Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Naila Huda. Apa khabar Naila? Khabar baik dan kami ada banyak perkongsian dan kupasan berita utama di astroawani.com. Apa yang anda perlu tahu sebelum anda memulakan hari anda hari ini. Dan semestinya apa yang menjadi tumpuan? Ya, berita baik. Mungkin Hakim nak kongsikan? Berita baik. Semalam mungkin hari yang baik untuk semua orang. Bagi mereka yang bergaji, dah bergaji, berita baik juga. Tapi laporan yang bakal kami kongsikan ini memberi kelegaan kepada ibu bapa di luar sana. Mungkin nampak kecil hal ini, tapi sebenarnya ia membantu. Kerana semalam Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan bahawa murid-murid di sekolah ataupun kanak-kanak di sekolah boleh menggunakan pelindung muka saja. Pelindung muka ni yang macam ada shield kat depan tu, atau pelindung muka. Pelitup muka, face mask. Ya. Dan ini satu perubahan yang mungkin seperti Hakim kata mungkin kecil kita nampak, tapi sebenarnya akan mendatangkan sedikit kelegaan kepada ibu bapa di luar sana apabila berhubung dengan kos terutamanya. Dan ini laporannya di astroawani.com. Tak perlu pelitup, murid sekolah boleh guna pelindung muka sahaja. Dan itu gambaran pelindung muka apa rupanya. Dan ini membabitkan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah sahaja, terutamanya apabila ketika ke sekolah. Kata Menteri Kanan Pertahanan, Menteri Kanan Keselamatan, keputusan itu dibuat semasa mesyuarat khas menteri-menteri mengenai PKP dan telah pun mendapat persetujuan Kementerian Kesihatan KKM. Bagaimanapun dalam masa yang sama penggunaan pelindung muka bersama pelitup muka adalah digalakkan. Kerana kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh pakar-pakar kesihatan sebelum ini berhubung dengan pelindung muka face shield sahaja menimbulkan sedikit kebimbangan kerana tidak menunjukkan 100% keberkesanannya bagi mencegah ataupun mengelak daripada tersebarnya virus COVID-19 itu yang sekarang ini kita tak tahu lagi secara sepenuhnya bagaimana ia tersebar, kerana ada juga yang dikatakan boleh tersebar menerusi aerosol droplets, iaitu bukan sahaja menerusi titisan air tetapi ada juga menerusi udara, tetapi belum lagi kita dapat tentukan sama ada ia adalah airborne ataupun tidak. Ini juga mendapat perhatian di akhbar-akhbar tempatan, terutamanya di New Straits Times yang juga menjadi muka depan akhbar tersebut, yang katanya easing the burden, seperti apa yang Hakim katakan tadi, ini akan memberi sedikit kelegaan, meringankan beban buat ibu bapa, terutamanya berhubung dengan kos membeli pelitup muka untuk anak-anak mereka yang pergi ke sekolah setiap hari dan terpaksa menggunakan pelitup muka, walaupun melihat kepada kos siling pelitup muka sekarang ini pun telah pun dikurangkan, tetapi kos itu masih lagi tinggi untuk membeli pelitup muka setiap hari. Betul, dan kalau kita lihat juga dalam masa yang sama, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Kluster Keselamatan juga menyatakan bahawa kerajaan ketika ini sedang mempertimbangkan untuk menurunkan harga siling topeng muka ataupun pelitup muka kepada RM1 kerana mempertimbangkan membuat pelbagai pertimbangan. Contoh bagi kita yang mungkin bernasib baik, harga topeng muka itu apalah sangat, tapi bagi mereka yang datang daripada keluarga berpendapatan rendah, bayangkan kalau satu topeng RM1 pun, kalau ada 5 orang anak sudah RM5 satu hari. Kalau 5 hari bersekolah dah RM25. Jadi ini boleh menjejaskan perbelanjaan ataupun perbelanjaan isi rumah di saat banyak perniagaan ataupun pekerjaan yang telah pun terjejas akibat pandemik COVID-19 ini. Ini satu langkah yang perlu diberikan perhatian. Tetapi dalam masa sama juga Menteri Kanan Keselamatan menyatakan bahawa mereka akan berbincang mendapatkan pandangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sebelum ianya benar-benar dilaksanakan, dikuatkuasakan bagi memastikan pelaksanaannya nanti mengikut garis panduan. Orang kata memang sampai nak berjimat tapi tidaklah sampai mahu menjejaskan ataupun jeopardize tahap keselamatan tu. Contoh macam pakai pelitup muka, tapi kalau pakai pelitup muka yang jarang hanya satu layer pun dia tidak fit the purpose untuk pemakaian tersebut jika ia hanya sekadar memakainya sahaja. Ya, kerana ini membabitkan murid sekolah yang mana kalau kita lihat kes-kes positif COVID-19 semalam, 5 daripada kes penularan tempatan membabitkan kes murid sekolah rendah.
ini sangat membimbangkan dan juga berhubung dengan kluster tawar, antara kluster terbaru yang direkodkan dikenal pasti. Dan kalau kita lihat kes positif secara keseluruhannya COVID-19 dalam negara semalam telah pun kembali kepada 2 angka. Dan perinciannya ada di astroawani.com. Kalau kita lihat dengan lebih terperinci, daripada 11 kes baharu itu, 9 kes merupakan penularan tempatan dan 2 kes adalah kes import. Daripada 9 kes itu, 5 sebenarnya adalah membabitkan murid sekolah rendah yang merupakan generasi ketiga daripada kluster tawar. Generasi ketiga bermaksudnya daripada kes pertama telah pun menjangkiti kes ataupun pesakit kedua, dan kes pesakit kedua itu telah pun menjangkiti generasi ketiga. Dan mereka kelima-lima pelajar murid sekolah rendah di Kedah ini dikenal pasti menerusi pengesanan kontak rapat bersama dengan kes-kes positif kluster tawar, dan mereka sebenarnya ada kontak rapat dengan pesakit atau kes 9197 yang merupakan murid preschool. Dan kes tersebut telah pun dilaporkan sebelum ini pada 16 Ogos, dan setakat semalam secara keseluruhannya seramai 3,547 orang telah pun dikenal pasti dan telah pun disaringkan berhubung dengan kluster tawar. Dan daripada 3,018 saringan yang dijalankan di Kedah, 59 didapati telah pun positif kes COVID-19 daripada kes tawar itu sahaja. Dan kalau kita lihat sebaliknya, pada kes import pula yang melibatkan seorang warga tempatan dan seorang lagi bukan warga negara yang pulang dari Filipina, salah seorangnya. Dan daripada 9 kes itu, 5 kes kluster tawar. Jadi sangat membimbangkan. Lagi-lagi kita membincangkan tentang pelindung muka, yang mana kita tahu kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh pakar-pakar, sedikit khawatir berhubung dengan penggunaan pelindung muka ini kerana keberkesanannya kita tak tahu secara 100% adalah efektif untuk mencegah merebaknya virus COVID-19 ini, yang sekarang ini kita juga tak tahu sama ada menerusi titisan air saja ataupun ada juga airborne aerosol spread itu. Jadi satu aspek yang perlu dititik beratkan, terutamanya berhubung dengan keselamatan kanak-kanak di sekolah. Betul, Naila. Dan dalam masa sama, kita juga ingin bercakap, walaupun kita kembali mencatatkan 2 digit jangkitan COVID-19 semalam, satu perkara yang baik untuk kita lihat adalah apabila kita patuh kepada prosedur operasi standard dan penjarakan fizikal, kita berjaya menamatkan 4 kluster. Ini yang diumumkan semalam oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Shah Abdullah, di mana 4 kluster yang ditamatkan itu adalah di Sarawak. Kluster iaitu kluster Sentosa, kluster Satok, kluster Kejuruteraan Kuching dan juga PUI Melbourne yang disahkan tamat pada hari ini. Dan daripada jumlah ini ataupun angka ini, kita dapat lihat ini hasil ataupun kesan kejayaan sekiranya segala prosedur operasi standard dipatuhi. Tetapi dalam masa yang sama juga, ini walaupun kita berjaya tamatkannya, ini satu kebimbangan kerana dengan satu lagi kluster baru ini iaitu kluster tawar. Kluster tawar ini dikhawatiri mempunyai strain mutasi D614G, di mana sebelum ini kita dengar bahawa kes melibatkan kluster Siva Gangga di Kedah dikatakan berpunca daripada perebak utama daripada strain mutasi D614G, tetapi sudah 2 minggu saya kira tidak ada kes jangkitan baru melibatkan kluster Siva Gangga. Tetapi yang kita khawatirkan dan risaukan adalah kluster baru ini, kluster tawar yang berada di Kedah dan juga Pulau Pinang, yang menurut Ketua Pengarah Kesihatan mungkin berpunca daripada strain yang sama daripada kluster Siva Gangga. Tapi perkara itu hanya boleh disahkan selepas ujian makmal dibuat. Sangat membimbangkan. Kluster tawar ini bukan sahaja membabitkan pelajar sekolah, tetapi dalam masa yang sama kita juga perlu bimbangkan juga berhubung dengan strain mutasi D614G ini. Walaupun masih banyak yang kita tak tahu, ada yang kata apa yang bahayanya tentang strain mutasi D614G ini adalah kerana ia lebih infectious, kadar keberjangkitannya lebih tinggi berbanding dengan strain mutasi sebelum ini, yang mungkin menyebabkan kes ataupun angka kes positif COVID-19 di negara kita ini kita lihat lebih rendah berbanding dengan negara-negara lain yang katanya dipercayai mempunyai strain mutasi yang telah pun
ataupun bermutasi yang sebenarnya lebih tinggi kadar keberjangkitannya. Jadi tak boleh ambil mudah kepada kluster-kluster lain yang telah pun ditamatkan. Kita masih lagi ada mengesan kluster-kluster baru dan kluster tawar yang masih lagi besar tersebarnya terutama di negeri utara. Bercakap mengenai mengambil mudah apa juga arahan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ini, satu lagi isu yang menjadi perbualan hangat adalah mengenai pematuhan perintah kuarantin wajib 14 hari walaupun anda pada ujian saringan yang pertama disahkan negatif, tapi anda juga perlu menjalani ujian ataupun menjalani kuarantin 14 hari itu. Dan ini melibatkan individu berprofil tinggi ataupun VIP sebenarnya, seorang ahli Parlimen Kuala Nerus yang juga Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Muhammad Khairuddin Ahmad Razali yang sebelum ini heboh diperkatakan telah ke luar negara, ke Turki ketika kita dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, dan beliau telah pun di-compound RM1,000 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Tetapi dalam masa sama, apabila telah pun di-compound dan ada laporan polis yang dibuat, maka pihak polis akan melakukan siasatan. Dan sehingga kini yang terbaru kita dimaklumkan bahawa YB Datuk Khairuddin akan dipanggil ke Bukit Aman hari ini bagi membantu siasatan. Berhubung ada 27 laporan polis yang diterima berhubung dengan perkara berkenaan. Tapi waktunya bila Datuk Khairuddin akan ke Bukit Aman bagi memberikan keterangan masih lagi tidak diketahui. Tetapi dalam masa sama, apabila kita melihat kepada isu ini, ramai yang mempersoalkan. Pertamanya, kompaun dikeluarkan pada 7 Ogos, iaitu tarikh pada ketibaan YB Khairuddin di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Tetapi yang peliknya, apabila Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Shah Abdullah memaklumkan bahawa pegawai atasan KKM tidak dimaklumkan mengenai menteri yang ingkar perintah kuarantin ini. Kata Dr. Nur Hisham, mereka hanya tahu tentang perkara itu pada minggu lepas. Walaupun beliau, menteri tersebut, telah pun pulang dari Turki sejak 7 Julai lalu. Laporan dibuat ataupun kompaun dikenakan pada 7 Ogos. Dan kemudiannya, apa yang dikatakan oleh Dr. Nur Hisham, mereka hanya dimaklumkan mengenai kes tersebut minggu lepas menerusi laporan media. Dan hanya semalam ataupun 2 hari lepas sebenarnya Dr. Nur Hisham menerima laporan penuh berhubung dengan perkara itu daripada pihak penyiasatan dalaman. Katanya satu siasatan dalaman yang dijalankan dan mereka baru sahaja mendapat laporan penuh. Jadi apa yang dikatakan berhubung dengan siasatan ataupun hasil siasatan dalaman secara laporan penuh itu, mereka akan ambil secara serius dan mereka kata amat penting bagi petugas Barisan Hadapan apapun yang berlaku di luar sana untuk memaklumkan kepada KKM dan juga pegawai atasan supaya tindakan boleh diambil secepat mungkin. Jadi apa yang mereka lakukan, sejurus selepas mereka dapat tahu laporan media itu, mereka terus menjalankan siasatan dalaman dan mereka cuba untuk dapatkan gambaran penuh apa yang berlaku supaya tindakan boleh diambil selepas ini. Dan katanya ketika ini kes itu masih lagi di bawah penyiasatan polis dan seperti apa yang Hakim katakan tadi, Menteri Muhammad Khairuddin tersebut akan hadir ke Balai Polis ke Bukit Aman hari ini kita jangkakan, tapi jam berapa kita tak tahu lagi, tapi kita akan terus ikuti dan kita akan bawakan perkembangannya selepas itu. Dan bercakap mengenai soal memaklumkan kepada Barisan Hadapan ni, mereka ini Barisan Hadapan adalah individu yang mengambil ujian saringan anda, yang membantu mengawal, menjaga kesihatan anda dan tugas mereka lebih berat ketika kita berhadapan dengan krisis kesihatan seperti ini. Tetapi malangnya ada laporan yang tersebar di luar sana menyatakan bahawa ada petugas Barisan Hadapan ini yang tidak dibayar allowance mereka. Ini laporan yang kami dapatkan daripada portal berita Kesihatan Kod Blue yang melaporkan semalam. Sebenarnya beberapa pegawai petugas Barisan Hadapan di Hospital Sungai Buloh tidak diberikan allowance mereka. Ini susulan mereka terpaksa berpindah ke Hospital Sungai Buloh daripada hospital-hospital lain, dikerahkan ke sana bagi membantu dengan memerangi pandemik COVID-19 itu di Barisan Hadapan. Dan apa yang dikatakan mereka kongsikan dalam satu surat terbuka yang dikongsikan semalam, mereka tidak menerima allowance yang sepatutnya mereka terima selepas mereka terpaksa berpindah
ke Hospital Sungai Buloh itu, dan ini sebenarnya mendapat perhatian KKM, dan apa yang dijelaskan oleh Ketua Pengarah Dr. Nur Hisham, mereka telah pun mengambil maklum tentang perkara tersebut dan mereka melihat secara serius kes itu dan dakwaan yang dibuat oleh petugas Barisan Hadapan ini, kerana kita lihat begitu banyak penghargaan yang kita buat terhadap petugas Barisan Hadapan ini dengan mural, dengan penghargaan, gelaran yang kita panggil mereka sebagai hero, tetapi dalam masa yang sama ini sebenarnya penghargaan yang perlu kita ambil secara serius, iaitu penghargaan dari sudut gaji mereka, dari sudut allowance mereka. Ini yang mereka perlukan kerana itu adalah pengorbanan yang sangat besar. Kita tak tahu, mungkin mereka berpisah bersama keluarga mereka, mereka terpaksa berpindah, dan ini satu pengorbanan yang amat besar dan satu dakwaan yang amat serius. Jadi kita akan terus ikuti apa langkah seterusnya yang diambil oleh pihak kementerian. Penghargaan dari segi mural, terima kasih, itu sejenis penghargaan, tapi penghargaan itu tidak mampu bayar bil ataupun menampung kos hari hidup petugas Barisan Hadapan. Mereka juga perlu membayar bil seperti anda di luar sana, tetapi itu hal Barisan Hadapan. Mereka telah lakukan tugas mereka, tapi kita rakyat ataupun mereka individu lain perlu memastikan mereka mematuhi peraturan ada. Kalau tidak, apa segala usaha Barisan Hadapan selama ini sia-sia. Tetapi masih ada yang ingkar, dan disebabkan itu Ketua Pengarah Kesihatan juga turut mencadangkan bahawa kompaun RM1,000 yang dikenakan ketika ini dicadangkan untuk dinaikkan kepada RM10,000. Kerana apa? Kerana undang-undang ataupun akta yang digunakan untuk mengenakan kadar semasa kompaun RM1,000 itu dibuat pada digubal pada 1988. Sudah 32 tahun kadarnya RM1,000. Pada waktu itu 80 tahun 88 mungkin kadar itu dirasakan sesuai. Tapi pada ketika ini 2020 KKM melalui Ketua Pengarahnya mencadangkan kompaun RM10,000 terhadap mereka yang ingkar Perintah Kawalan Pergerakan. Tetapi selain daripada jumlah kompaun yang dikenakan itu, kalau kita nak betul-betul gubal dan memperhalusi akta tersebut, beberapa aspek lain juga perlu diperkemaskan, iaitu berhubung dengan penguatkuasaan undang-undang itu, penguatkuasaan secara adil dan sama rata terhadap semua lapisan masyarakat, bukan saja kepada rakyat marhain, malah kepada juga pemimpin negara, kepada VIP. Saya rasa itu juga wajar diperhalusi kalau kita nak betul-betul gubal akta tersebut padan dengan situasi terkini berhubung dengan pandemik COVID-19. Jadi itu antara laporan yang kami bawakan berhubung dengan COVID-19 dalam negara dan juga ingkar perintah PKP dan sebagainya. Anda boleh lihat di astroawani.com. Tapi kita akan berhenti seketika. Kita kembali selepas ini dengan banyak lagi kupasan di astroawani.com. Okey, bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan juga Nail Huda. Tadi kita sudah bawakan perkembangan dalam negara berkenaan dengan kes-kes yang berkaitan dengan COVID-19. Tetapi kali ini kita nak terus ke laporan berkenaan dengan isu yang menyebabkan Dewan Rakyat hangat semalam. Di mana semalam Menteri Keuangan Datuk Tengku Zafrul ada mendedahkan bahawa ada 110 projek yang diluluskan, diberikan secara rundingan terus ketika Kerajaan Pakatan Harapan mentadbir negara selama 22 bulan. Dan ini terus kecoh lah kalau kita lihat klip video perdebatan di Dewan Rakyat, kecoh dengan masing-masing berbalas hujah. Mungkin hujah ataupun suara-suara yang memeriahkan lagi Dewan Rakyat. Maaf, 101 sebenarnya, bukan 110. Dia macam 1001 alasan, 1101 projek ini. Tetapi dalam masa sama, bekas Menteri Kewangan YB Lim Guan Eng menyatakan bahawa ini sebenarnya sesuatu yang biasa lumrah apabila melibatkan projek rundingan terus, kerana projek-projek betul Pakatan Harapan sebelum ini berikrar menyatakan bahawa segala projek akan dibuat secara tender terbuka. Tetapi dalam masa sama ada projek-projek ataupun perkara yang memerlukan rundingan secara terus. Contohnya, hal-hal membabitkan soal keselamatan, hal-hal membabitkan soal teknologi. Ini antara contoh begitulah yang memerlukan sesuatu projek itu diberikan secara
negosiasi terus ataupun rundingan terus bagi memastikan projek berkenaan sifatnya itu di unsur keselamatan itu terjaga. Itu satu yang pertama. Yang keduanya adalah apabila sesuatu projek itu memerlukan urgencies ataupun ia perlu dilaksanakan dengan kadar segera, kerana kita serba maklum ada projek-projek yang memerlukan tempoh yang lama, proses open tender, proses pemilihan, jawatankuasa, pemilihan tender dan sebagainya. Yang ini mungkin makan masa yang panjang, tapi kalau projek itu memerlukan segera dilaksanakan, maka ia juga dipertimbangkan untuk diberikan secara rundingan terus. Dan ini perkara biasa seperti yang dinyatakan oleh Lim Guan Eng yang menyifatkannya sebagai lumrah. Dan dalam masa yang sama juga, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad juga mahukan bahawa Menteri Kewangan berpegang kepada prinsip integriti dan juga ketulusan untuk mendedahkan siapakah nama ataupun syarikat dan projek apakah 110 projek tersebut yang dianugerahkan secara rundingan terus. Naila. Ya, itu apa yang dikatakan ataupun digesakan oleh bekas Perdana Menteri dalam satu video yang dimuat naik menerusi media sosial semalam. Katanya cara pendedahan Tengku Zafrul itu seolah-olah pemberian projek melalui konsep rundingan terus adalah satu kesalahan dan tidak dibenarkan. Jadi katanya rakyat berhak mendapat maklumat penuh tentang perincian projek berkenaan, terutama sekali siapa sebenarnya yang mendapat nikmat istimewa itu. Katanya hendaklah mendedahkan nama-nama mereka yang mendapat projek berkenaan supaya rakyat tahu siapa sebenarnya di sebalik perbuatan tersebut. Dan ini semua katanya menimbulkan persoalan dalam kalangan rakyat dan rakyat berhak mendapat maklumat penuh tentang siapa yang dapat projek itu di mana, nilai-nilai projek, perincian yang lebih lanjut. Sebaliknya bukan saja pendedahan secara ringkas yang mungkin dilihat sedikit superficial. Jadi saya rasa apa yang diperlukan sekarang ini laporan ataupun penjelasan lebih lanjut berhubung dengan dakwaan tersebut. Dan dalam masa yang sama ini juga mencetuskan reaksi ataupun tindakan yang diambil oleh pihak lain, iaitu PCM Parti Cinta Malaysia yang semalam sejurus selepas itu membuat laporan kepada SPRM berkenaan dengan pendedahan 101 projek perolehan yang ditawarkan secara rundingan terus bawah Kerajaan Pakatan Harapan itu. Dan apa yang dikatakan oleh Naib Presiden PCM itu, R. Muralidharan, berkatanya SPRM perlu menjalankan siasatan salah laku dan salah guna kuasa oleh Lim Guan Eng kerana rundingan terus itu telah pun diluluskan oleh Kementerian Kewangan dan juga digesa untuk menyiasat prosedur kelulusan dan kelayakan syarikat terbabit dalam melaksanakan projek-projek berkenaan. Ini satu perkara yang memerlukan satu aspek siasatan. Laporan SPRM itu perlu dilakukan bagi memastikan tiada unsur-unsur rasuah atau salah guna kuasa dalam proses rundingan secara terus ataupun direct negotiation ini. Dan yang kedua, daripada segi moralnya, daripada segi takbir urus yang cemerlang, yang cekap, yang tersusun laporan penuh ataupun data penuh mengenai 101 projek yang bernilai 6.61 bilion ringgit itu perlu didedahkan, dikongsikan kepada masyarakat umum supaya mereka boleh membuat keputusan yang bermaklumat sebelum mereka mencipta pelbagai persepsi ataupun pandangan mereka, unless itulah tujuannya. Tapi apapun, kita nak beralih ke laporan berikutnya kerana kita tahu sekarang ni dalam kita sibuk berpolitik, perang melawan pandemik COVID-19 bagi petugas Barisan Hadapan dan juga anda juga sebenarnya petugas Barisan Hadapan, dan masa sama kita juga berada dalam mood ataupun bulan kemerdekaan. Nah, banyak perkara. Bulan kemerdekaan ini pengertiannya cukup luas, sama macam Hari Raya Aidiladha hari itu. Pengorbanan dalam pengorbanan cukup luas maknanya. Basically secara umumnya apa yang berlaku sejak 3 Mac lalu hingga sekarang cukup besar pengorbanannya. Maknanya cukup berbeza. Tapi dalam masa sama kita lihat banyak juga event-event ataupun acara yang terpaksa dibatalkan ikutan pandemik COVID-19. Walaupun ada sedikit kelonggaran tapi masih ada lagi kekangan. Cuma anda tidak usah khawatir kerana tak perlu keluar rumah nak menyambut kemerdekaan, mengibarkan bendera seperti sebelum ini, melaksikan perarakan di dataran Merdeka ataupun di Putrajaya, kerana kami, Astro, kira kami lah, our
Astro syarikat secara keseluruhannya ada menawarkan pelbagai dokumentari berkisahkan cerita-cerita rakyat sempena dengan Hari Kemerdekaan ini. Ya, dan kalau kita lihat laporannya susulan pelancaran semalam apa yang dikongsikan antara dokumentari-dokumentari yang anda boleh nantikan ketika meraihkan sambutan bulan kemerdekaan ini yang juga bertepatan dengan tema seperti apa yang Hakim katakan tadi, segala pengorbanan sejak Mac lalu semuanya terkait dengan COVID-19, memandangkan semua orang sebenarnya menjadi petugas Barisan Harapan, sama-sama kita memerangi COVID-19 dan cuba untuk melandaikan keluk jangkitan COVID-19 itu. Jadi antara dokumentari yang kita boleh dapat saksikan di Astro, Malaysia versus COVID, Kita Jaga Kita, ini sebenarnya satu dokumentari yang merangkumkan kisah inspirasi rakyat Malaysia ketika menghadapi COVID-19 dan juga selain itu ada juga Bertahta di Hati Rakyat, itu pula menceritakan kisah di sebalik pertabalan yang di Pertuan Agong. Jadi antara dokumentari yang kita dapat sajikan dan kita dapat saksikan juga tepat dengan tema pengorbanan bulan kemerdekaan kali ini, pastinya berbeza sambutannya seperti mana kita saksikan sambutan Hari Raya sebelum ini. Semuanya perlulah bertepatan dengan norma-norma baharu, dengan kelaziman baharu. Jadi kali ini mungkin kurang meriah, tak ada perarakan besar-besaran seperti yang kita dapat saksikan dahulu, tetapi dalam masa yang sama kita boleh mentafsirkan maksud bulan kemerdekaan itu dengan lebih mendalam. Kita boleh mentafsirkan menerusi dokumentari-dokumentari yang disajikan ini. Ya, cakap mengenai dokumentari, ada juga satu filem. Tajuk filem cukup menarik. Saya suka tajuk filem dia. Aku Postman, Kau Latifah, Dia Joseph. Tak tahu apa cerita pasal, tapi ini adalah variasi filem-filem yang akan disiarkan oleh Astro, di mana anda boleh saksikan di beberapa salon Astro, termasuk di Astro awal ni, saluran 501, 104, Astro Ria, 507, Astro Hello pada 12 September 2020 pada jam 6 petang. Yang itu untuk dokumentari Malaysia versus COVID, Kita Jaga Kita. Tapi dalam masa sama juga kita bercakap mengenai Malaysia ataupun negara ini, kita lihat pengorbanan itu bukan ataupun mengangkat nama negara ini bukan hanya dengan patuh perintah PKP, duduk di rumah, juga daripada sudut sukan. Kerana kita lihat semalam dilaporkan seorang lagi pemain bola sepak negara ke pentas antarabangsa ini mengenai bintang JDT, pemain paling bernilai 2019, Safawi Rashid, yang dilamar ataupun disahkan sebagai bintang baru Portimonense. Macam itu ke sebutannya? Ya, betul, Portimonense. Dan ini laporannya di astroawani.com. Anda boleh baca dengan lebih lanjut apa yang berlaku. Satu berita sebenarnya perkabaran yang amat baik buat kita, boleh mengangkat nama Malaysia ke peringkat antarabangsa, dan apa yang diceritakan dalam laporan ini, kelab di wilayah Algarve itu sebelum ini telah pun mengikuti perkembangan pemain berkenaan sejak 6 bulan lalu dengan menyifatkan anak muda Terengganu ini telah menjadi satu ataupun seorang pemain paling berbakat dan salah seorang pemain Asia yang menjanjikan masa depan cerah. Jadi selain itu kita lihat juga ada beberapa orang player Malaysia baru-baru ini, anak muda juga, Lokman Hakim Samsudin ke KV Kortik di Belgium, kemudian ada Wan Ahmad Kuzri, Wan Ahmad Kamal, 18 tahun di Akademi Bola Sepak St. Louis di Amerika Syarikat. Jadi tahniah kepada anak-anak muda ini, dan saya rasa itu saja untuk kami yang masih lagi muda ini. Untuk Awani Pagi, saya Hakim Rahman dan saya Naila Huda. Kita jumpa lagi. Bye.